Air dicincang takkan putus. Okey, peribahasa ni sebenarnya dia sangat sesuai untuk explain hubung kait di antara manusia dan peradaban. Isu ni sebenarnya dia dah selalu dibicarakan daripada dulu sampai sekarang. Okey, di negara kita sendiri, negara kita terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai agama dan semua kita telah diterapkan dengan nilai-nilai positif dan peradaban sejak daripada dulu lagi. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, etika ni maksud dia prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sebuah kumpulan tu. Okey, manakala ada pula bermaksud budi pekerti halus ataupun sifat baik yang dan budi bahasa yang tinggilah. Okey, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia ni termasuk ada dua, satu takrifan autoriti, satu lagi takrifan harian. Okey, takrifan autoriti ni dia lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa, iaitu pihak yang berstruktur dominan lah dekat negara kita ni. Manakala takrifan harian pula adalah realiti sosial yang dialami oleh orang ramai. Dia sekiranya takrifan harian ni dia adalah yang tidak formal. Dia tidak terikat oleh undang-undang formal, tapi dia lebih kepada melalui perbezaan yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh rakyat ni lah, mendorong mereka untuk share satu norma yang sama. Tanggungjawab sosial rakyat dalam etnik di Sabah terhadap diri sendiri ialah menjadi ejen sosial, iaitu sebarang tindakan yang dilakukan adalah tidak bercanggah dengan undang-undang. Seterusnya, menjadi pemimpin yang mempunyai nilai tanggungjawab dan amanah dalam diri. Contohnya, tidak mengabaikan isu yang berlaku dalam kalangan etnik seperti isu perkauman. Akhir sekali, kesedaran nasional dengan mengambil tahu terhadap kawasan sekeliling. Nilai kesedaran ini juga dapat mewujudkan toleransi kaum yang tinggi. Oleh itu, peranan seseorang sangat penting dalam memupuk tanggungjawab sosial dalam diri kerana semuanya bermula daripada individu itu sendiri. Antara tanggungjawab sosial sebagai rakyat dalam memastikan keharmonian masyarakat di Sabah ialah menghulurkan bantuan. Bantuan tersebut boleh diberikan dalam bentuk tenaga mahupun masa. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat merupakan kelompok manusia yang paling sesuai untuk meminta pertolongan kecemasan ketika ditimpa bencana atau musibah seperti kebakaran, kecurian, kemalangan dan kematian. Selain itu, penggunaan laman media sosial untuk mempromosikan budaya etnik di Sabah juga merupakan tanggungjawab sosial sebagai rakyat dalam memastikan keharmonian masyarakat di Sabah. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan berbuat demikian, masyarakat berbilang bangsa di Sabah akan lebih dikenali dan pada masa yang sama mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat di Sabah. Dengan adanya ekonomi yang bagus dan kewangan yang stabil, masyarakat Sabah tidak perlu lagi bimbang tentang masalah kewangan kerana mereka mampu menyara ahli keluarga mereka dan hidup dengan harmoni. Sebagai warga korporat atau organisasi, seharusnya menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, pekerja dan alam sekitar di samping menjana keuntungan. Antara bentuk tanggungjawab sosial yang boleh dijalankan adalah dengan memberikan bantuan kewangan dalam bentuk derma, beasiswa dan barangan keperluan. Tanggungjawab sosial juga merupakan satu kewajiban pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang boleh membantu dalam kebajikan dan kebaikan terhadap masyarakat dan sesebuah organisasi terutamanya di Sabah. Tanggungjawab sosial sebagai korporat atau organisasi ini terbahagi kepada 7 perkara penting. Pertama, isu-isu pengguna. Kedua, amalan operasi yang adil. Ketiga, pelibatan dan pembangunan masyarakat. Keempat, hak asasi manusia. Kelima, amalan sekitar. Keenam, amalan buruh. Dan akhir sekali, tadbir urus organisasi.
Tanggungjawab sosial sebagai korporat atau organisasi juga dikenali sebagai Corporate Social Responsibility ataupun CSR. Ia bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial iaitu hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak pengguna dan sebagainya. Baiklah, saya akan mengatakan tanggungjawab sosial kepada pekerja melalui 6 sifat profesi yang kena ada dalam diri setiap pejabat awam. Yang pertama adalah cekap, tekun, teliti, jujur dan berterus terang setia. Yang paling penting adalah menyimpan rahsia dalam sebuah pekerjaan. Di sini, kenapa saya boleh katakan sifat profesi ini perlu ada dalam pekerjaan? Sebab di situ kita dapat melihat melalui pelbagai bangsa yang bekerja, terutamanya dari Sabah. Sebab dalam pekerjaan ini banyak bangsa, jadi kita di situ dapat melahirkan masyarakat harmoni di Sabah, terutamanya dari generasi anak muda pada masa kini. Tanggungjawab sosial kepada pekerja juga ialah melalui macam mana kita mementingkan suasana kekeluargaan dalam sebuah organisasi, di mana kita mementingkan sifat kebajikan di sebuah pekerja. Jadi di situ dapat kita lihat macam mana sikap prihatinnya setiap bangsa itu antara satu bangsa dan bangsa yang lain. Jadi melalui yang macam mana kebajikan kita, sikap terbuka terhadap sesuatu bangsa, di situ kita dapat memupuk keharmonian masyarakat, terutama ada di Sabah. Pekerjaan pada masa kini perlunya ada anak-anak bekerja berbagai bangsa ini dalam sebuah pekerjaan. Seterusnya, tanggungjawab sosial dalam memberikan perkhidmatan yang sama rata dengan semua pelanggan. Setiap pelanggan perlu mendapat khidmat dengan sama rata tanpa mengira warna kulit, taraf kekayaan, agama, bangsa, jantina, dan pikiran politik. Di samping itu, seseorang pekerja juga menjadi fiduciary kepada entiti lain seperti syarikat, persatuan, kelab, dan sebagainya. Ia menjadi fiduciary apabila perhubungannya dengan entiti tersebut memerlukan entiti itu menaruh sepenuh kepercayaan dan keyakinan kepadanya. Dalam bahasa yang lebih mudah, perhubungan fiduciary boleh berlaku dalam keadaan seseorang menerima amanah untuk melakukan sesuatu perkara bagi pihak yang lain. Tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar ialah komitmen ataupun tanggungjawab individu ataupun dikenali tanggungjawab anggota masyarakat, seluruh anggota masyarakat untuk saling bekerjasama untuk memelihara dan juga menjaga alam sekitar. Dan dalam slide ini terdapat 4 tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar yang telah kami ketengahkan. Yang pertama ialah bergotong royong. Aktiviti bergotong royong ini dapat dilaksanakan dengan komitmen daripada anggota masyarakat untuk saling bekerjasama membersihkan dan juga menjaga alam sekitar, seperti membersihkan sampah sarap yang bertujuan untuk menjaga alam sekitar di sekeliling kita. Kedua ialah kempen alam sekitar. Kempen ini selalunya dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak-pihak NGO yang bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga alam sekitar demi keharmonian hidup kita. Tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar yang ketiga ialah sentiasa menjaga dan memelihara alam sekitar. Negeri Sabah memang cukup terkenal dengan tempat pelancongan yang kaya dengan tarikan alam semula jadi, terutamanya di pulau-pulau, pusat penjagaan hidupan liar dan kawasan taman negara. Oleh itu, sebagai seorang masyarakat Sabah yang bertanggung jawab, kita haruslah sentiasa menjaga dan memelihara alam sekitar agar dapat menjamin kehidupan yang aman dan harmoni. Masyarakat perlu melaksanakan konsep 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle dalam menguruskan sisa pepejal dalam kehidupan seharian. Di samping itu, melindungi dan memelihara pelbagai habitat dan kehidupan marin akuatik. Hal ini demikian karena negeri Sabah terkenal dengan kepelbagaian hidupan akuatik di perairan laut sekitar negeri Sabah. Ia menjadikan Malaysia kaya dengan biodiversity marin yang pelbagai. Contohnya, sebagai masyarakat Sabah yang prihatin terhadap hidupan marin haruslah bertanggung jawab dalam memeliharanya dengan tidak membuang sisa pepejal yang menggunakan masa yang agak lama untuk pupus, seperti beg plastik, straw, dan sebagainya. Hal ini demikian karena beg plastik dapat membahayakan hidupan laut seperti penyu, ikan, dan obor-obor. Kehidupan marin akuatik tidak terancam akan mengakalkan ekosistem agar keindahan dan kecantikan perairan di Sabah seperti pulau terjaga.
Oleh itu, negeri Sabah akan terus menjadi daya tarikan sebagai sektor pelancongan.